murid-murid, bersama cikgu dalam Geografi Tingkatan 1 bab 2 iaitu kedudukan. Dalam bab ini kita akan belajar kedudukan relatif. Apa itu kedudukan? Okey. Kedudukan ialah tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Okey, cikgu ulang. Tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Okey, contohnya awak ingin tahu tempat rumah kamu. Okey, di mana rumah kamu dalam kawasan kamu tu? Okey. Baik, kedudukan relatif pula ditentukan dengan merujuk titik rujukan. Okey, kata kuncinya ialah ada titik rujukan. Kamu lihat gambar ini. Okey, titik rujukan ini merupakan city ya. Andaikan titik rujukan ini ialah city. Baik, lihat muka city menghadap ke arah mana. Jadi, menghadap ke depan ni adalah kedudukan relatifnya adalah hadapan. Okey, hadapan. Muka city berada di hadapan, jadi hadapan ya. Okey, baik. Belakang city pula, kedudukan relatifnya kita panggil belakang lah. Okey, belakang. Baik, seterusnya awak lihat tangan siti. Tangan kiri. Tangan kiri. Okey, kedudukan relatifnya adalah sebelah kiri. Okey, seterusnya awak lihat tangan kanan siti. Okey, tangan kanan siti. Jadi, kedudukan relatifnya adalah kanan. Jadi, kedudukan relatif ada 4 iaitu hadapan, belakang, kiri dan kanan. Okey, kamu lihat soalan ini. Baik, Siti dijadikan titik rujukan. Okey, Siti merupakan titik rujukan. Kita tengok soalan. Siapa duduk di hadapan Siti? Okey. Baik, kita tengok muka Siti. Muka Siti menghadap ke arah mana? Okey, di hadapan Siti siapa? Okey, Chin. Chin duduk di hadapan Siti. Seterusnya, tempat kosong. Siapa ya? Siapa duduk di sebelah kiri Siti? Okey, kita lihat tangan Siti. Tangan sebelah kiri Siti. Siapa? Okey, jawapannya adalah Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Okey, soalan yang ketiga. Siapa duduk di belakang Siti? Okey, siapa duduk di belakang Siti? Okey, kita lihat muka Siti menghadap ke arah mana dan belakang Siti. Okey, siapa duduk di belakang Siti? Ya, Siva duduk di belakang Siti. Okey. Baik, kamu lihat gambar ini. Okey, cara menentukan kedudukan relatif di lapangan. Okey. Baik, titik rujukannya adalah masjid. Okey. Baik, kamu lihat pintu masjid. Pintu masjid arah mana ya? Katakan kamu berdiri di hadapan pintu masjid. Jadi, muka kamu menghadap ke arah depan. Okey. Baik, jadi kedudukan di hadapan adalah bank. Seterusnya, apakah kedudukan belakang masjid? Okey, kita tengok apa yang berada di belakang masjid. Baik, katakan kamu berada di hadapan masjid, muka kamu tadi menghadap ke bank. Jadi, apa yang membelakangkan kamu? Okey, kedudukan hospital. Seterusnya, kita lihat kedudukan kanan masjid. Kedudukan kanan masjid. Seperti tadi juga, berdiri di hadapan masjid, muka menghadap ke arah bank. Jadi, kamu lihat di sebelah tangan kanan kamu. Di sebelah tangan kanan kamu. Jadi, kedudukan di sebelah kanan masjid adalah pejabat pos. Dan yang terakhir, kiri masjid ialah sekolah. Dapat ya murid-murid? Seterusnya, latitude dan longitude. Okey, apa itu latitude?
Okey, latitude ialah garisan yang dilukis secara melintang atau mendatar pada glob atau peta atlas. Okey, kamu tengok garisannya seperti ini ya. Okey, terdapat 5 garisan latitude utama. Okey, pertama adalah garisan Arktik iaitu 66 1/2 darjah utara, U utara ya. Seterusnya garisan Sartan 23 1/2 darjah utara juga. Dan yang tengah-tengah adalah garisan Khatulistiwa 0 darjah. Seterusnya garisan Jadi 23 1/2 darjah selatan S ya. Seterusnya 66 1/2 darjah S selatan iaitu garisan Antartik. Formula untuk kamu ingat 5 garisan ini ialah cikgu nyatakan dalam bentuk akronim ataupun ayat ya. Contoh, garisan Arktik, Sartan, Khatulistiwa, Jadi dan Antartik. Okey, cikgu ubah kepada anak saya ke jadi arkitek. Anak saya ke jadi arkitek. Anak merujuk kepada garisan Arktik. Okey, saya merujuk kepada garisan Sartan. Ke Khatulistiwa. Jadi, garisan Jadi. Seterusnya arkitek. Antartik. Okey, anak saya ke jadi arkitek. Baik, kamu lihat di sini latitude 0 darjah atau garisan khatulistiwa yang berada di tengah-tengah ini. Okey, garisan khatulistiwa ini membahagikan bumi kepada 2 hemisfera. Hemisfera utara dan hemisfera selatan. Dia sebagai pembahagi. Okey, apa itu hemisfera? Hemisfera ialah separa bahagian bumi. Okey, separa bahagian bumi. Contohnya kita bahagikan bumi tersebut kepada 2 bahagian ya. Jadi garisan khatulistiwa inilah yang membahagikan bumi kepada 2 bahagian. Setiap latitude diberi nilai 0 darjah sehingga 90 darjah utara U dan 0 darjah hingga 90 darjah S selatan yang diukur dari pusat bumi. Okey, kita ada kutub utara dan juga kutub selatan. Kutub utara berada di atas sekali iaitu pusat bumi ya. Pusat bumi bahagian atas daripada garisan Arktik. Manakala kutub selatan pula dia berada di bawah iaitu pusat bumi di bawah bahagian garisan Antartik. Apa itu kutub? Kutub ialah hujung paksi bumi di bahagian utara dan di bahagian selatan. Hujung ya, hujung paksi bumi. Seterusnya kita ke tajuk longitude. Okey, tadi latitude kita dah faham. Seterusnya longitude. Apa itu longitude? Longitude adalah garisan yang dilukis secara menegak dari kutub utara ke kutub selatan pada glob atau atlas. Tadi melintang. Okey, yang ni longitude menegak. Okey, menegak. Menegak dari sini ya. Okey. Longitude 0 darjah dinamakan garisan meridian pangkal GMP yang memisahkan timur dan barat bumi. Garisan ini juga dikenali sebagai garisan meridian Greenwich. Lihat gambar ya, garisan meridian pangkal. Okey, seterusnya garisan antarabangsa GTA yang terletak pada 180 darjah timur dan barat TB yang selari dengan garisan meridian pangkal. Okey, garisan ini GTA ini memisahkan tarikh dan waktu di bumi. Okey, tarikh dan waktu di sebelah timur sehari lebih awal berbanding di sebelah barat. Jadi kalau kita lihat waktu di setiap negara di dunia ini adalah berbeza. Okey, kamu boleh lihat gambar. Ini merupakan garisan tarikh antarabangsa dan ini merupakan garisan meridian pangkal. Seterusnya, cara menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude.
Baik, kedudukan sesuatu tempat di bumi dinyatakan berdasarkan persilangan. Cikgu ulang, persilangan, latitude dan longitude. Okey, langkah yang berikut menunjukkan cara untuk menentukan kedudukan berdasarkan latitude dan longitude. Okey, langkah yang pertama untuk menentukan kedudukan titik A. Baik, pertama, kenal pasti garisan latitude A. Latitude dahulu ya, latitude iaitu secara melintang dahulu. Kita tengok garisannya adalah 30 darjah U. Okey. Langkah yang kedua, kenal pasti garisan longitude. Longitude A. Longitude adalah garisan menegak. Okey, garisan longitude bacaannya adalah 40 darjah T. Langkah yang terakhir, kenal pasti titik persilangan latitude dan longitude A. Maka kedudukan titik A adalah 30 darjah U, 40 darjah T. Itu adalah kedudukannya. Okey, 30 ni awak ambil latitude dahulu, barulah longitude. Okey, ambil la dulu. La long. La long. Ingat ya. Seterusnya, cara menentukan kedudukan latitude dan longitude pada atlas. Atlas ni ialah peta dunia. Okey. Baik, tadi cikgu dah ajar kamu cara untuk menentukan latitude dan longitude di atas globe. Okey, globe bulat. Kalau atlas dia lebih dihamparkan dalam bentuk kertas hamparan. Okey. Baik, langkah yang pertama untuk menentukan latitude dan longitude pada atlas ialah pertama, bahagikan ruang antara latitude 0 darjah hingga 5 darjah utara kepada 5 bahagian yang sekata. Bahagikan ya. Anda akan mendapati titik P berada pada latitude 4 darjah U. Okey, yang penting kita cari la dulu, latitude. Langkah yang kedua, bahagikan ruang antara longitude. Longitude 100 darjah T hingga 105 darjah T kepada 5 bahagian juga yang sekata. Anda akan mendapati titik P berada pada longitude 102 darjah T. Okey. Kedua ni kita tentukan long. Kita tentukan long iaitu longitude. Dan langkah yang terakhir, kedudukan titik P kita akan dapat iaitu persilangan latitude dan longitude. Jadi kedudukannya adalah baca latitude dahulu 4 darjah U dan longitude-nya adalah 102 darjah T. Okey, jadi awak tulis terus sahaja. Tidak perlu ada koma, tidak perlu ada titik. Cuma jarakkan sikit sahaja. 4 darjah U, 102 darjah T. Okey, itu kedudukan titik P. Okey murid-murid, itu saja daripada cikgu. Selamat belajar. Bye.